Tak tengok cerita. Sebab apa? Tak tengok lagi. Sabar. Syurga begitu hebat. Macam mana? Tak tahu, tak tengok lagi. Sabar. Sabar, tunggu mati, tunggu kiamat. Allah buka bungkusan yang Allah tutup hari ini, kita akan tengok apa hakikat sebenar alam yang Allah kata khaib ini. Dan berkata Sa'id bin Mansur, bercerita kepada kami Abu Muawiyah daripada Al-A'mash, daripada Ammarah bin Umayyah, daripada Abdul Rahman bin Yazid, katanya, kunna inda Abdullah ibn Mas'udin julusa, kami sedang berada di sisi Abdullah ibn Mas'ud dalam keadaan duduk. Ini cerita seorang laki-laki namanya Abdul Rahman bin Yazid. Dia kata kami sedang duduk bersama dengan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Fazakarna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma sabaku Nabi. Lalu kami menyebut tentang para sahabat Nabi dan bagaimana mereka mendahului kami. Ini cerita para tabi'in. Mereka bercakap tentang para sahabat Nabi yang telah pergi dan telah mendahului mereka. Para sahabat Nabi, orang yang telah mendahului kita beriman kepada Allah. Orang yang dulu dia ada kelebihan. Sebab apa? Orang terkemudian dia dapat nikmat sebab ada orang yang terdahulu. Sebab itu kita baca ayat Quran dalam surah Al-Hasyr. Ada satu doa yang Allah Ta'ala sebut, walladzina ja'u min ba'dihim, dan mereka-mereka yang datang selepas mereka. Maknanya apa? Mereka yang datang selepas mereka. Mereka yang kedua merujuk kepada sahabat Nabi. Mereka yang pertama merujuk orang selepas sahabat Nabi, tabi'in ke, tabi'in ke, hingga kita. Orang-orang yang datang selepas mereka, yang datang selepas sahabat, itu kita lah. Yaquluna, mereka sentiasa berdoa. Apa doa mereka? Rabbana ghafir lana, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunkan orang-orang yang telah mendahului kami beriman kepada Allah. Sahabat Nabi orang yang telah mendahului kita mempercayai Nabi. Dengan sebab generasi mereka percaya, maka kepercayaan mereka itu dapat diwarisi oleh orang selepas mereka. Dan orang selepas mereka juga percaya, maka keimanan itu diwarisi oleh orang selepasnya. Dan begitulah Islam sampai pada kita hari ini, diwarisi zaman berzaman. Kalau tidak, kerana orang generasi sebelum kita, generasi 50-an, 40-an, 30-an beriman kepada Islam, beriman kepada Allah, Islam akan putus, tak sampai pada kita. Sebab mereka lah Islam sampai pada kita. Tok guru kita dah mati sebab mereka sampai Islam pada kita. Dan nanti kerana kita sampai Islam pada anak kita, kerana anak kita sampai Islam pada cucu kita. Begitulah Islam. Islam dia tidak putus tengah jalan, dia tak ada lopang. Islam diwarisi zaman berzaman. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang bila kita bincang tentang Islam, bincang tentang hukum hakam Islam ni, bila kita bincang, dia tak ada yang baru kalau cerita dah lama. Cerita bab puasa, cerita yang dah lama, bukan baru. Cerita hak dah berlaku zaman Nabi, zaman sahabat. Cerita hukum apa? Dia orang dah bincang lama dah. Tak ada benda yang baru. Yang baru barangkali kalau ada peristiwa, isu-isu terkini, isu pemindahan organ mungkin terbaru, isu menggunakan suntikan, itu isu terbaru. Tapi hukum asas pada puasa, hukum nak puasa ke tidak bila musafir, hukum macam mana kalau masukkan tangan dalam rongga batal ke tak batal. Ini isu yang dah lama dibincang. Kita ni kalau kita bincang ni, kita refresh, kita nak menyegarkan balik perbincangan. Tapi tak ada benda yang baru. Jadi jangan bila kita bincang seolah kita rasa Islam tu baru. Kita pula yang nak pergi kaji benda yang orang dah kaji. Benda dah ada, kita bincang je. Benda yang lain. Kecuali benda-benda. Sayangnya kita hari ni kadang-kadang memaparkan seolah benda baru. Nak cerita benda baru tentang puasa ni, seolah orang Islam ni sepanjang zaman puasa salah berlaku. Mari kita buat betul puasa kita. Ini benda-benda yang kadang-kadang orang bincang baru tentang al-imsak, bid'ah imsak. Timbul pula. Setiap tahun dia akan timbul. Imsak ni bid'ah ke tak bid'ah? Apa dia imsak? Imsak, waktu imsak makna tahan.
Maksudnya waktu bertahan. Sebelum masuk subuh dalam 10 minit dipanggil waktu imsak. Jadi itu bahas imsak ni bid'ah ke tak bid'ah. Tentang isu imsak sebenarnya pernah juga disebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia kata apa yang berlaku zaman kita, itu orang pasang lampu dan pukul gendang untuk bagi tahu waktu tak boleh lagi tidak boleh lagi makan. Orang zaman Ibnu Hajar, dia pukul gedung, dia pasang lampu nak beritahu sekarang kena berhenti makan, tak boleh makan. Lebih kurang masa 10 minit sebelum masuk subuh. Dia buat peraturan, nampak lampu maknanya berhenti, tak boleh makan dah. Itu namanya imsak. Kata Imam Ibnu Hajar, yang ni perkara bid'ah. Ini perkara bid'ah. Kenapa dalilnya? Dia kata sebab makan minum ini dia boleh sampai ke subuh. Itu pendapat Al-Imam Ibnu Hajar. Baik, kalau kita terima secara zahir pendapat Imam Ibnu Hajar, adakah kita boleh terima direct pandangan ni? Tidak ada manusia yang kita boleh terima semua pandangan dia, dan tak ada manusia yang tak boleh kita tolak pandangan dia. Pendapat Ibnu Hajar, adakah semesti betul? Satu soalan. Baik, bagi saya begini. Ayat Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu hingga ternyata garisan putih daripada garisan hitam, mana masuk fajar sadiq. Ayat ini menjelaskan bila mana masuk subuh automatik tak boleh makan. Yang itu sepakat. Sekarang timbul perbahasan. Kalau kita nak ambil satu kaedah ihtiyat macam mana? 10 minit sebelum makan nak beritahu orang, 10 minit ni kita kalau boleh berhati-hati. Maka dibuat waktu imsak nak bagi tahu berhati-hati. Takut nanti masuk subuh makan lagi terlajak. Adakah kalau kita nak buat peraturan itu, nak beritahu supaya kita boleh berhati-hati, ia menjadi bid'ah? Bagi Imam Ibnu Hajar dia bid'ah, dan bagi beberapa orang ulama sekarang pun dia bid'ah. Itu pandangan dia. Kita kata tidak bid'ah. Kenapa? Sebab dalam keadaan Islam ada keadaan sadam lil zara'i, nak tutup lubang-lubang. Ada keadaan ihtiyat. Jadi kita ambil keadaan ihtiyat, takut ada orang terlajak makan lepas subuh, maka kita buat satu petanda beritahu sekian masa kita sepatutnya sudah boleh bertahan dan makan dan minum. Bagi saya itu ada kebaikan, ada kaedahnya, maka dia bukan bid'ah. Bagi orang yang setuju pandangan Al-Imam Ibn Hajar, silakan. Bagi orang bid'ah, kamu jangan amal lah. Bagi orang yang nak amal, silakan. Satu. Yang kedua, bagi saya yang Imam Ibn Hajar kata bid'ah bukan merujuk pada masa yang kita nak tahan tadi, merujuk pada peraturan yang mereka buat bila masuk imsak tak boleh makan langsung. Kalau bila masuk waktu ini tak boleh makan langsung, kalau makan jadi dosa, itu cipta hukum baru. Yang ni yang bagi saya dikatakan bid'ah oleh Ibnu Hajar. Kita hari ni yang kata waktu imsak, lepas waktu imsak boleh makan lagi? Boleh makan, orang tahu boleh makan. Cuma apa? Nak berhati-hati je. Ramai je makan. Kalau ada orang kata tak boleh makan, itu salah dia lah. Orang Melayu kita, kalau orang Melayu buat waktu imsak, bukan tak boleh makan, tapi waktu berhati-hati. Ini dah nak sampai lain merah ni, jaga-jaga sikit lah. Macam kita lampu kuning, lampu hijau, lampu merah, berhati-hati. Nak beritahu berhati-hati nak masuk subuh ni, nanti kau makan juga, nanti dalam mulut lekat makanan lagi, kamu tak buka pergi semayang subuh, nanti makan keluar kamu telak. Banyak benda lah. Jadi nak ambil sikap berhati-hati, sebab orang awam ni yang jahilnya ramai. Jadi adakah silap pada ambil masa berhati-hati tadi? Bagi saya ada kaedah dalam agama. Sepanjang zaman yang keluarkan nas bid'ah waktu imsak ni hanya Imam Ibnu Hajar. Tak ada orang sebut kan? Sepanjang zaman tu, yang panjang tu 1400 tahun, yang sebut isu ni seorang aja, Imam Ibnu Hajar. Kemudian mari zaman sekarang disebut oleh orang-orang terkini, antaranya Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi, Syekh Utsaimin, ulama besar Saudi. Berarti ada orang lain yang tak setuju pada sebagai bid'ah dan ia diamalkan.
Sebab itu imsak diamalkan. Bukan sekat negara kita, bahkan banyak negara amalkan imsak. Ia diterima oleh amalan para alim ulama. Berarti ia ada diterima oleh ulama. Bila diterima, takkanlah ulama ni diam, tak nak tegur perkara yang dosa. Berarti mereka bersetuju ia bukan dosa, ia bukan salah, ia bukan bid'ah. Berarti ada pada menyatakan bid'ah, adakah tidak? Yang